Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom ini, anjuran tafaqquh fid din, yang mana kita membaca kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. InsyaAllah hari ini kita nak masuk pada surah yang baru, iaitulah surah Asy-Syams, yang mana surah ini mengandungi 15 ayat. Jadi surah ni tak begitu panjanglah. 15 ayat yang mana ia merupakan surah Al-Makkiyah. Surah Al-Makkiyah bermakna surah ini diturunkan sebelum daripada peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ya, yang surah ini kalau kita sedia maklumlah, bila kita baca banyak tafsir ataupun mana-mana pandangan-pandangan ulama yang membicarakan tentang tabiat ayat ini, kita akan dapati bahawasanya surah-surah Al-Makkiyah ini memang biasanya fokus kepada akidah dan juga perbuatan baik. Oleh kerana itu kita melihat surah ini nanti pun akan fokus kepada perkara-perkara akidah dan juga perbuatan-perbuatan ataupun amal-amal saleh yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia ini lakukan. Jadi insya-Allah kita cuba bacalah. Ya, dinamakan surah ini Asy-Syams kerana ayat yang pertama dalam surah ini bermula dengan sumpah Allah Azza wa Jal dengan matahari. Kita tengok Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini kalau kita baca biasa-biasalah. Ya, yang mana kalau nak berlagu pun boleh juga, tapi saya bukanlah orang yang pandai melagukan Quran dengan bacaan yang sedap, jadi segan jugalah nak baca. Cuma yang penting selain daripada tilawah yang sedap, yang lebih penting daripada itu ialah kita tadabbur. Kita mengambil manfaat daripada makna ayat Al-Quran itu. Bila Allah Subhanahu wa taala kata wasyamsi wadduhaha, ya, Hamka mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan Allah bersumpah dengan cahaya siang, cahaya duha matahari. Maksudnya demi matahari dan cahaya duha, yakni cahaya apabila matahari itu mula terbit jelas, apabila matahari itu sinarnya mula memancar. Kata Hamka, kerana apabila matahari telah mulai terbit, kian lama dia akan kian tinggi dan kian memancar pula lah cahaya siangnya.
maka terasalah betapa sangkut pautnya kehidupan manusia dengan cahaya matahari di siang hari itu. Allah bersumpah dengan matahari yang kadang-kala oleh kerana matahari itu sentiasa ada pada waktu siang, setiap hari, setiap masa, kadang-kadang kita terlupa dengan manfaat dan nikmat yang dibawa oleh matahari. Kadang-kala oleh kerana sesuatu benda tu sentiasa ada pada kita, kita tak berapa nak menghargainya. Kan dulu saya pernah sebut, manusia ni jarang tengok kaki dia sambil bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia masih ada nikmat kaki. Tapi orang yang biasa tengok kaki sendiri dengan syukur kepada Allah yang dia pernah ada kaki, apabila orang yang telah dipotong kakinya disebabkan oleh kerana kencing manis dia yang terlalu tinggi. Orang seperti ini, dia tengok kaki dia sebab kaki dah tak ada. Kan? Sebab tu orang Arab ada sebut an-ni'matu la tush'aru illa bifuqdaniha. Nikmat sesuatu perkara itu tidak akan dapat dihayati dengan sebenar-benarnya melainkan setelah ia hilang. Kan? Dulu saya pernah kena COVID dulu masa awal tahun bulan 1, balik daripada US, saya ada jemputan seminar di US, balik-balik tu kena COVID. Bila kena COVID tuan-tuan, hari ketiga kena, simptom dia mild je lah, simptom biasa je, demam, sesama, batuk. Tapi bila hari ketiga kena COVID, deria bau hilang. Deria bau tu hilang. Jadi bila deria bau hilang tuan-tuan, barulah kita rasa sambil makan tu, sambil menitik air mata. Dah lah seorang-seorang kena kuarantin, kan? Anak-anak tak ada. Isteri pun tak boleh nak, orang kata apa, nak duduk sekali, terpaksa diasingkan. Jadi masa tu menangis seorang-seorang, menitik air mata. Pasal apa? Makan tu tak ada rasa. Makan tu hilang rasa. Jadi bila hilang rasa, nikmat yang kita dapat sebelum ini, iaitu nikmat makan sedap, barulah kita dapat hayati dengan sebenar-benarnya. Maksud tu doa pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan segera deria bau supaya kita boleh makan dengan nikmat semula. Begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu nikmat yang kecil yang kita rasa, anggota yang kecil. Bukan nikmat tu kecil, nikmat tu besar. Tapi anggota yang kecil. Kadang-kadang benda yang Allah Ta'ala cipta yang besar ni pun, kita boleh kadang-kadang terlupa nikmat dia. Iaitu nikmat kewujudan matahari. Yang mana wujudnya siang ini memberi kemudahan insan untuk berurusan, untuk mencari rezeki. Tak payah bawa lampu banyak. Jadi bila munculnya matahari, kehidupan manusia pun bermula. Manusia boleh berjual beli, manusia boleh mengail ikan, manusia boleh bercucuk tanam tanpa memerlukan apa-apa alatan untuk menerangkan tanahnya, menerangkan sampahnya, menerangkan tempat perniagaannya. Kerana semua itu telah diterangkan oleh matahari, telah dicerahkan oleh matahari, yang ia merupakan satu nikmat yang sangat besar. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara barat, negara-negara yang mengalami musim sejuk yang panjang sehingga tak nampak matahari lama, orang-orang yang tak nampak matahari lama ni ada kaitan dengan stres, ada kaitan dengan tekanan perasaan kerana tak jumpa matahari, tak nampak matahari. Yang mana matahari ni, walaupun kadang-kadang kita rasa rimah, panasnya matahari hari ni, tetapi ia memberikan nikmat yang besar. Ia memberikan ruang untuk kita meneruskan kehidupan kita. Ya, bahkan nak jemur kain pun kalau tak ada matahari, tak kering-kering. Dulu saya duduk di Jordan, kalau musim sejuk, sidai baju, matahari tak keluar, musim sejuk, berhari-hari, kadang-kadang sampai 3-4 hari, baju masih lagi tak sejuk, terpaksa letak depan heater, baru boleh sejuk. Begitulah besarnya nikmat matahari yang kadang-kadang kita lupa. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan matahari dan cahaya matahari supaya kita beringat balik
Nikmat yang percuma ini, jangan sekali-kali kamu lupa. Jangan sekali-kali kamu tidak hargai. Jangan sekali-kali kamu lupa pada pemberinya. Kerana pemberinya adalah Allah. Penciptanya adalah Allah. Maka sebab itu kata Hamka, dalam ayat ini ada disebutkan waktu duha. Wasyamsi wa duhaha, disebutkan waktu duha. Iaitu sejak matahari mulai beransur panas sampai matahari di pertengahan langit. Itu waktu duha. Ya? Waktu itu disebut waktu duha. Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama daripada Mesir, ulama Al-Azhar, dalam tafsir juzuk ammanya mengatakan bahawa matahari dijadikan persumpahan oleh Tuhan agar kita perhatikan terbitnya dan terbenamnya, kerana ia adalah makhluk Tuhan yang besar dan dahsyat. Kalau kita tengok matahari ini, tuan-tuan dan puan-puan, keadaannya panas, kewujudannya cerah, yang mana tidak pernah dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang umur 96 tahun, 97 tahun. Sepanjang hayat dia, sepanjang dia sedar kehidupan dia dalam dunia ni, sepanjang dia tahu dia wujud dalam dunia ni dan dia melihat matahari, selama itulah matahari bersinar. Dan matahari tak perlukan bateri pun untuk bersinar. Matahari tak perlukan apa pun stimulation untuk menjadikan dia kekal bersinar. Kita kalau nak pasang lampu kena ada elektrik. Kita kalau nak nyalakan torchlight kena ada bateri. Allah Azza wa Jal menciptakan matahari tanpa perlu ada bateri yang perlu ditukar ganti. Ribuan jutaan tahun matahari bersinar, memancar, memberikan cahayanya kepada manusia, memberikan cahayanya kepada bumi, yang mana matahari ini berfungsi untuk menyerap air dan menurunkan hujan di tempat-tempat yang diperlukan dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Begitulah besarnya nikmat matahari. Ya, walaupun matahari ini bersinar tanpa bateri, begitu besar, begitu agung ciptaannya, tetapi matahari ini tetap tunduk dan patuh pada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan ada satu hadis riwayat Abu Dhar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan matahari ini sentiasa sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Menjadikan kita manusia ini sepatutnya berfikir pada diri, adakah aku ini telah benar-benar taat kepada Allah? Kerana manusia ini tidaklah lebih besar daripada matahari. Kerana manusia ini tidaklah lebih dahsyat ciptaannya daripada matahari. Kita kena fikir, ya, kalau matahari yang besar itu pun boleh taat kepada Allah, kalau matahari yang besar itu pun boleh tunduk dan patuh pada arahan Allah, tak pernah sekali pun dalam kewujudan matahari ini pernah dia ingkar dengan arahan Allah. Kalau matahari ini ingkar, katalah satu hari dia tak mau dah duduk kat orbit dia, dia lari daripada orbit dia pergi tempat lain, apa jadi dengan bumi? Bukan kata bumi, dengan planet-planet yang lain pun akan binasa. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah besarnya manfaat yang boleh kita ambil apabila Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dalam ayat ni supaya kita memerhatikan matahari, supaya kita mengambil manfaat daripada kejadian dan penciptaan matahari. Kata Hamka lagi, dan Tuhan ambil pula cahaya siangnya jadi persumpahan, kerana cahaya itulah sumber kehidupan, dan penerang mencari petunjuk dalam alam ciptaan Tuhan yang luas ini, di mana engkau akan dapat hidup kalau cahaya matahari tidak menerangi. Mana mungkin manusia nak hidup kalau tak pernah jumpa cahaya matahari? Tak mungkin manusia akan hidup dengan selesa dan senang kalau tidak ada cahaya yang boleh menyinari alam dia untuk dia mencari kehidupan dia, mencari rezeki dia. Bahkan tumbuhan tidak akan dapat tumbuh dengan elok kalau tidak ada cahaya matahari. Dulu kita belajar dekat sekolah menengah, kan, macam mana proses fotosintesis. Di antara sumber yang paling penting untuk menjadikan tumbuhan hidup ialah mendapat cahaya matahari yang secukupnya. Kata Hamka lagi, dan di mana engkau akan dapat melihat sesuatu yang tumbuh dan berkembang, bahkan di mana engkau dapat mengetahui dirimu sendiri
kalau tidak ada cahaya sang suria. Kan, masuk dalam kawasan yang gelap gelita, tak nampak apa. Kan, tak nampak apa. Kita tak nampak diri kita pun kita tak boleh nampak. Apatah lagi nak pergi tanam pokok. Apatah lagi nak pergi cari barang. Apatah lagi nak pergi bekerja. Kalau matahari tidak ada dalam dunia, maka manusia ini tidak akan dapat mampu hidup dalam dunia ini. Ya, tambahan pula, matahari ini sumber solar, kepanasan, sumber haba, yang mana kalau dunia ini tidak dihangatkan dengan haba, dunia akan menjadi sangat-sangat sejuk. Tuan tengok kutub utara dan kutub selatan. Yang mana kutub utara dan kutub selatan ni penuh dengan air. Sebab apa? Sebab kedudukan kutub utara dan selatan ni lah kedudukan yang kurang menerima cahaya matahari, maka dia jadi sejuk. Kan? Bayangkan kalau satu dunia jadi sejuk, matahari tak ada, maka ini menjadi satu perkara yang menyusahkan kita, menjadi satu perkara yang membebankan kita. Allah Azza wa Jalla memberikan matahari supaya kita dapat hidup dengan selesa dan tenang. Ya. Kemudian Allah Taala kata apa? Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila ia menyusuli matahari ataupun mengikuti matahari. Kata Hamka kat situ, demi bulan apabila ia mengikutinya. Macam mana bulan mengikuti matahari? Para ulama mempunyai beberapa tafsir. Tafsiran yang pertama, mereka kata kerana bulan ini muncul ataupun terbit setelah terbenamnya matahari. Maksudnya bulan itu menyusul. Bila matahari terbenam aja, maka bulan terbit. Muncul aja malam, maka muncullah bulan. Muncullah bulan. Itu pandangan yang pertama ataupun tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ada yang mengatakan bulan itu menyusul matahari apabila bulan itu mengambil cahaya matahari. Bulan itu mengambil cahaya matahari. Kerana bulan dia tak ada cahaya dia sendiri. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Sebab itu kadang-kadang bila kita tengok bulan ni dia separuh warna dia ataupun kita kata cahaya dia separuh. Sebab sebelah aja yang terima cahaya matahari, sebelah lagi tak ada. Matahari kita tak tengok dia separuh melainkan waktu gerhana. Bukan kerana matahari itu tak bercahaya sebelahnya, tetapi kerana matahari itu dihalang oleh bulan. Dihalang oleh bulan. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dua tafsiran. Ada yang kata kerana bulan itu muncul setelah matahari terbenam. Ada yang kata bulan itu mengambil cahaya matahari, maka bulan itu dianggap sebagai menyusul matahari. Kita tengok Hamka kata apa. Yang dimaksudkan bulan mengikuti matahari ini ialah di saat bulan mencapai purnamanya. Sejak 13 hari bulan sampai 16 hari bulan. So kalau ikut tafsiran Hamka lebih setuju dengan tafsiran yang pertama, iaitu bulan terbit ataupun bulan muncul setelah terbenamnya matahari. Ya, waktu itulah bulan penuh, sebagaimana adanya kelihatan dari muka bumi, sehingga malam pun mendapat sinaran dari bulan sepenuhnya, sejak matahari terbenam sampai fajar menyingsing. Oleh sebab itu, persumpahan ilahi tertuju di sini bukan semata-mata kepada bulannya, tetapi terutama lagi kepada perbandingan cahayanya dengan cahaya matahari. Allah menjadikan bulan ni tak ada cahaya. Cahayanya hanya meminjam cahaya matahari, dipantulkan oleh cahaya matahari, kerana malam sesuai untuk manusia berehat. Malam diperlukan untuk ketenangan, dan tenang itu lebih sinonim dengan gelap. Dan apabila malam itu gelap, bulan itu bila bercahaya, cahaya bulan itu tidaklah lebih terang daripada cahaya matahari. Cahaya yang sayup-sayup, cahaya yang malap-malap, sesuai untuk manusia berehat, sesuai untuk manusia merasa tenang, dan manusia dapat melepaskan tekanan, melepaskan kepenatan yang berlaku pada waktu siang. Tapi bulan yang berlaku pada waktu malam ini memberikan
sedikit cahaya kepada orang yang nak bermusafir pada waktu malam. Tambah-tambah di zaman manusia tidak ada kereta pada zaman dulu. Manusia berjalan ataupun bermusafir dengan unta, dengan kuda. Jadi bila ada bulan, sedikit cerah, mereka boleh bergerak dan mereka akan melihat bintang untuk menentukan arah. Begitu juga mereka yang berada di tengah-tengah laut yang berlayar, bila ada bulan, nampak sedikit terang. Walaupun tidaklah begitu cerah, tetapi cukup untuk melihat sesuatu ataupun untuk nampak sesuatu yang ada di atas muka dunia ketika mana malam menyusul siang. Baik. Bukanlah maksud ayat ini bahawa bulan sendiri yang mengikuti matahari. Sebab sebagai tersebut dalam surah Yasin, ya, ayat 40, perjalanan bulan itu jauh lebih cepat dari perjalanan matahari, sehingga tidaklah selayaknya matahari menukar bulan. Ya? Yang mana kalau tuan-tuan baca dalam surah Yasin, bulan lebih cepat daripada matahari. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan setiap daripada bulan dan bintang itu, ada wa kullum fi falakin yasbahun. Yang mana setiap daripada bulan dan bintang itu ada falaknya yang tersendiri. Jadi bila kita tengok dalam surah ini, Allah Ta'ala kata, dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Allah Ta'ala kata, dan matahari itu taklah dia boleh kejar bulan tu, sebab bulan lebih laju, sebab bulan orbitnya lebih kecil, ya? Dan malam pun tak dapat nak dahului siang, kerana setiap daripadanya terapung-apung di atas orbitnya yang tersendiri. Tapi dari sudut hakikat insan ataupun dari sudut nisbah kepada manusia yang hidup dalam dunia, nampak memang sepertinya bulan itu menyusul matahari. Kerana bila matahari terbenam, maka terbitlah bulan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila dia menampakkannya, dia mencerahkannya. Artinya apabila hari telah bertambah siang, bertambah nampak jelaslah matahari itu. Bahkan adanya matahari yang jelas itulah yang menyebabkan adanya siang. Siang tak mungkin ada kalau matahari tak ada. Kan kita tengok gerhana matahari. Matahari cahayanya dihalang oleh bulan. Gelap bumi. Maksudnya adanya siang apabila munculnya matahari, ya. Kerana di waktu itulah matahari memancarkan cahaya yang menjadi lebih cerah, ya, ataupun lebih jelas. Sehingga jelaslah dalam ayat ini betapa pentingnya cahaya itu bagi seluruh alam dalam kekeluargaan matahari, terutama di muka bumi kita ini. Dan kepentingan perhatian kita di hadapan cahaya itu bertambah lagi kerana ayat yang berikutnya. Bila kita tengok malam, baru kita nampak pentingnya siang. Bila kita tengok malam, baru kita nampak sebenarnya siang itu amat bermakna. Apabila siang itu cerah, membenarkan kita nampak jelas apa yang berlaku di hadapan mata, sama ada dekat ataupun jauh. Kemudian Allah Ta'ala kata, wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya. Apabila dia menutupi malam, apabila Allah Ta'ala menjadikan malam itu gelap, itu juga memberikan nikmat kepada insan untuk berehat. Bukan kata bila kata siang tu penting, maka malam tak penting. Malam pun penting juga. Kerana malam menjadikan manusia berehat, menjadikan manusia tenang. Jadi bila malam ni tak ramai orang keluar. Orang prefer duduk dalam rumah sebab gelap. Kan? Kerana bila matahari telah terbenam, datanglah malam, kata hamka. Malam ialah saat-saat berpengaruhnya kegelapan. Kerana matahari tidak kelihatan lagi. Dan kegelapan malam itu mempengaruhi kepada urat-urat saraf kita. Dengan datangnya malam yang matahari laksana tersimpan dahulu, kita pun dapat beristirahat menunggu matahari terbit pula. Jadi bila gelap, kita duduk dalam rumah. Duduk sampai kita dapat berehat dengan cukup,
dan esok terbit matahari, kita keluar semula mencari kelebihan Allah. Jadi besarnya ciptaan-ciptaan Allah ni, Allah Ta'ala nak suruh kita fikir, nak suruh kita relate dengan ciptaan Allah yang besar, dengan ciptaan Allah yang agung. Tetap ciptaan-ciptaan ini, ya, terus taat dan patuh kepada kehendak Allah. Taat dan patuh kepada kehendak Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata, wassama'i wa ma banaha. Dan langit dan apa yang dia ciptakan. Apa yang dia benakan. Apa yang dia dirikan. Cuma bila Allah Ta'ala kata, wassama'i wa ma banaha. Dan demi langit. Dan apa yang, dan siapa yang menciptakan. Ada dua tafsiran kat sini. Wa ma banaha tu kita boleh maksudkan dengan dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, demi Tuhan yang menciptakannya. Maksud ayat ni, dan demi langit, dan demi Tuhan yang menciptakannya. Maksudnya Allah Ta'ala bersumpah dengan zatnya sendiri. Kalau ikut makna ayat yang pertama ni lah. Kalau ikut ayat yang kedua, wassama'i wa ma banaha. Dan demi langit, dan binaan langit. Semua tu menjadi masdariyah kata orang Arab. Saya nak terjemah pada tuan-tuan, saya tak reti. Tapi ini perbahasan tata bahasa. Dua-dua tafsiran ini disebutkan oleh Al-Imamul Qurtubi. Dia kata boleh maknakan dengan makna demi Tuhan yang membinanya dan mendirikannya, dan juga boleh juga memaknakannya dengan makna dan binaannya. Maksudnya demi langit dan demi binaannya. Kita tengok Hamka ambil tafsiran yang mana. Setelah diambil perhatian kita kepada matahari. Sebelum ni Allah Ta'ala suruh kita tengok matahari, bulan dan siang dan malam. Pada yang kelima, diperingatkanlah keindahan langit itu sendiri. Dan apa atau siapa yang membina langit yang demikian indah. Tengok, Hamka ambil tafsiran yang kedua lah. Tafsiran yang pertama lah, iaitu wama banaha, merujuk kepada Tuhan yang membina langit. Ya? Yang kadang-kadang dinamai gubah hijau. Demi indah permainnya di siang hari ketika awan beriring ke tepi, bukan berarak ke tengah. Dan lebih indah lagi, bila kelihatan di malam hari dengan hiasan bintang-bintang. Tidak pernah membosankan mata memandang. Lebih-lebih lagi mereka yang berperasaan halus. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk dekat bandar-bandar ni memang tak nampak sebab ada orang kata apa, pencemaran cahaya. Tapi kalau tuan-tuan duduk dekat kampung-kampung, kalau tuan-tuan duduk kat kampung-kampung ataupun kawasan-kawasan yang kurang cahaya, tuan-tuan tengok langit yang dipenuhi dengan bintang-bintang, tuan-tuan akan dapat rasa betapa hebatnya ciptaan Allah, yang mana bintang tu yang Allah Ta'ala cipta tu tak terkira banyaknya. Dan begitu jauh bintang tu. Yang mana jauhnya bintang tu, sampaikan cahaya yang kita tengok sekarang. Kalau katalah hari ni, lepas kuliah ni tuan-tuan pergi keluar, tengok dekat langit, tak nampak semua bintang sebab cahaya cahaya bandar, cahaya bangunan ni kadang-kadang memalapkan bintang, kita tak nampak. Kan? Tapi kalau nampak ada bintang-bintang yang cahaya dia jelas, walaupun ada pencemaran cahaya, dia akan nampak juga. Jadi bila kita tengok, kan, kita nak cuba kira, tak terkira bintang ni. Bahkan kalau siapa kita belajar sains dulu kan, adanya galaksi. Galaksi ni adalah jutaan, gugusan bintang-bintang yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi. Bukan di atas muka bumi, dalam galaksi kita ataupun dalam semesta kita, dalam alam semesta kita. Tapi mungkin ada juga yang bertanya, kan, dia kata, kenapa Allah Ta'ala ciptakan bintang, Ustaz? Saya kata, wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahu. Tapi yang pasti untuk kita, bila kita tengok bintang, kita akan nampak cantiknya langit pada malam hari, yang memberikan kita inspirasi, memberikan kita ketenangan dengan melihat bintang. Itu di antara hikmah. Tapi pasti ada hikmah ataupun tujuan Allah Ta'ala menciptakan bintang-bintang yang begitu banyak. Mungkin juga ada orang tanya, dia kata, Ustaz, ada tak makhluk lain di atas muka dunia selain daripada kita? Di atas muka dunia lain, bukan dunia bumi ni, dunia lain.
Kita kata wallahu taala alam. Hanya Allah Taala yang tahu. Kita tak tahu. Ya, mungkin ada, mungkin tak ada. Allah Taala tak jelaskan kepada kita dengan terperinci. Kerana mungkin tak ada kepentingan untuk kita tahu. Kenapa? Kerana yang lebih penting kita berfikir untuk amalan diri kita dulu. Bukan fikir untuk cari makhluk-makhluk lain. Kerana kalau ada makhluk lain di planet yang lain, di galaksi yang lain, di sistem suria yang lain, pastinya Allah Ta'ala menghendaki mereka juga untuk taat dan patuh kepada arahan Allah. Jadi kita, manusia yang duduk di bumi ni, yang kita tak tahu ada makhluk lain selain daripada makhluk yang ada di bumi ni, maka kita kata hidupan lain yang ada di hidupan bumi ni bukan makhluk, kerana makhluk ni planet lain pun makhluk juga, tapi hidupan yang kita tak pernah tahu ada hidupan lain selain daripada hidupan di bumi, kita buat kerja kita je lah. Kalau ada, satu hari nanti dapat jumpa, adalah hikmah yang Allah Ta'ala inginkan. Mungkin ada Nabi juga di tempat yang lain itu. Mungkin ada kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Wallahu Ta'ala alam. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Allah Ta'ala sambung lagi ayat yang ke-6. Wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi dan apa yang menghamparkannya. Demi bumi. Tengok bumi yang luas. Yang Allah Ta'ala jadikan bumi ni bentuk di sfera. Tetapi kita boleh hidup dalam bumi ni tanpa kita tergelincir. Kerana bumi yang begitu luas, yang bentuknya sfera, tetapi kita hidup dalam bumi, tetap kita melihat keadaan bumi ini seperti satu dataran yang luas dan rata. Yang kita tak tergelincir pun jatuh. Yang Allah Ta'ala ciptakan graviti supaya kita kekal berada di atas muka bumi ini, menjalani kehidupan dengan selesa. Ya, sama juga wa ma tahaha. Ya, boleh dua makna, dua tafsiran. Ada yang kata merujuk kepada zat Allah, iaitu demi bumi dan demi Tuhan yang menghamparkan bumi. Ada juga yang kata dan demi bumi dan hamparannya, merujuk kepada penciptaan bumi. Ya, demi hamparannya. Kelihatan pula keindahan bumi dengan lautan dan daratannya, gunung dan ganangnya, danau dan tasiknya, rimba dan padang belantaranya. Allah Ta'ala suruh kita tengok langit, tengok bintang yang berjuta itu. Kemudian Allah Ta'ala suruh kita tengok bumi. Tengok bumi yang Allah Ta'ala hamparkan. Ada hutan, ada padang pasir, ada bukit, ada tanah yang lembah, tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Lihat bumi sambil berfikir tentang kebesaran Allah yang menciptakan iklim di bumi ini berbeza-beza. Walaupun bumi itu adalah bumi yang sama. Fikir tentang kebesaran Allah yang boleh menghidupkan pokok-pokok balak begitu besar dan kukuh di atas bukit, di atas lereng bukit yang sengit. Begitulah kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Kita melihat, berfikir sambil memerhati. Kata Hamka, kayu-kayuannya, rumput-rumputannya, binatang-binatangnya, ikannya di laut, ternaknya di padang. Sebagai ayat 5 tentang langit, perhatian pun ditarik untuk memperhatikan apa yang menghamparkan bumi itu begitu indah. Dengan padang saujananya yang serenjana mata memandang. Ya, baik. Alangkah dahsyatnya kejadian bumi itu. Apakah agaknya? Atau siapakah yang menghamparkannya? Sehingga manusia dapat hidup dalam bumi terhampar itu. Pastinya Allah. Di kedua ayat ini, ayat 5 dan ayat 6, dikatakan apa untuk mencari siapa. So, bila kita tengok langit, demi bumi, dan siapa yang mendirikan langit. Dan siapa yang menghamparkan bumi. Kalau kita tengok perjalanan alam, kalau kita tengok macam mana bumi ini berjalan dan bergerak, macam mana bumi ini beredar setiap masa, kita akan dapat tahu bumi ini bukan berlaku dengan sendirinya. Bumi ini bukan hanya terjadi by accident seperti mana yang dipercayai oleh orang-orang etis. Bumi ini bukan bergerak dengan sendirinya
Kerana kalau percaya kepada orang yang tak percaya, kalau kita tengok pada orang yang tak percaya pada Tuhan, dia kata bumi ini terjadi dengan by accident. Secara kebetulan, tiba-tiba meletup Big Bang, terus terjadi alam. Lepas tu berevolusi, mengikut kepada keadaan, tuntutan. Kita kata ini adalah satu yang mustahil. Kenapa? Kerana perjalanan alam ini sangat teratur. Bukan kata dunia je, bukan kata bumi je. Dengan planet-planet lain. Teratur. Maka sebab itu Allah Ta'ala suruh tengok langit. Teraturnya perjalanan langit, teraturnya perjalanan bumi, menyebabkan kita terpaksa untuk kata, tanpa ada apa-apa ruang lain, melainkan kita akan kata, bumi ni ada penciptanya. Alam ini ada Tuhan yang mengawalnya. Bukan bergerak dengan sendiri. Wa nafsin wa ma sawaha. Tuhan dah suruh tengok matahari, Tuhan dah suruh tengok bulan, Tuhan dah suruh tengok langit, Tuhan suruh tengok bumi. Dan berfikir, siapa yang menciptakannya? Kemudian akhirnya Tuhan suruh tengok pada diri. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi sesuatu diri, dan apa yang menyempurnakannya. Apa yang menciptakannya dengan menjadikan ia seimbang. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi diri, dan demi Tuhan yang menjadikan diri itu seimbang. Demi Tuhan yang menjadikan diri itu elok kejadiannya, seimbang perjalanannya. Tuhan suruh tengok diri. Cuma para ulama berbeza. Ada yang kata wa nafsin wa ma sawaha, dan demi diri ni, sebahagian ulama tafsir kata kembali kepada diri manusia. Allah suruh manusia tengok diri dia. Kalau kamu tak nampak lagi Tuhan, kalau kamu tak rasa lagi Tuhan tu wujud, dengan kamu melihat kepada matahari, kepada bulan, kepada langit, kepada bumi, kamu tengok diri kamu. Wa nafsin wa ma sawaha, kamu tengok pada diri kamu. Bagaimana diri kamu itu diperjalankan dengan teratur. Ada benda dalam diri kita, di luar kawalan kita, tuan-tuan. Ada benda dalam diri kita yang berjalan, yang bergerak di luar daripada kawalan kita. Kita tengok anggota yang paling jarang kita tengok melainkan seminggu sekali. Apa dia? Kuku. Jaranglah kita duk perhati kuku setiap masa kan. Tapi kita tengok seminggu sekali kan nak potong. Nak potong kuku, bila panjang potong kan. Jadi kita tengok kuku kita. Adakah kuku kita ni tumbuh dengan kawalan kita, ataupun dia sengaja dia tumbuh je? Dia tumbuh je. Tanpa kita suruh dia tumbuh pun. Kita potong, ya kita potong dengan kehendak kita. Tapi lepas tu dia ditimbul balik, dia panjang balik. Dia panjang bukan dengan kawalan kita. Dia panjang dengan arahan dan kehendak Allah. Yang kita tak mampu pun kata, kuku berhenti. Tak mampu. Itu biasa tumbuh. Rambut kita, janggut kita. Bagi yang ada janggut lah. Kan? Rambut kita, dia tumbuh. Bukan dengan kawalan kita. Kita hanya boleh kawal potong je. Tapi dia panjang, dia panjang. Dan kita tak sedar pun dia panjang. Tapi dia panjang. Waktu kita tidur umpamanya, kita tak mampu nak kawal diri kita. Tak mampu nak kawal anggota badan kita. Tetapi tetap anggota badan kita yang penting bergerak. Kalau baru lepas makan tertidur, perut tetap jalan. Mencerna makanan. Ya. Buah pinggang tetap memproses air yang kita minum. Dan sebab tu bila bangun-bangun terasa nak terkencing. Sebab buah pinggang tetap berjalan. Jantung tetap berfungsi. Tetap bergerak. Pam darah. Supaya darah itu sampai ke seluruh jasad kita. Jadi, semua anggota badan kita ni, Allah Ta'ala suruh kita perhatikan. Perhatikan. Kan? Umpamanya, benda yang paling penting juga, tidur ni. Tidur dan jaga kan. Kita boleh kawal ke bila kita nak tidur? Kita hanya boleh masuk dalam bilik baring atas katil. Tapi saat berapa, minit berapa kita nak terlelap? Bila masa kita nak terlelap? Bila masa kita nak tertidur?
kita tak boleh kawal. Kadang-kadang kita rasa ngantuk. Petang tadi saya ngantuk betul. Kalau boleh tak nak tidur kan. Kalau boleh tak nak tidur tapi tak mampu. Kadang-kadang dalam diri kita ada benda yang kita tak mampu nak kawal pun. Ada benda yang kita mampu kawal, ada benda kita tak mampu nak kawal. Kan? Tak mampu nak kawal. Itu apa? Datuk Alia sebut, jantung kita bergerak tanpa ada bateri pun. Tak ada bateri pun jantung kita ni. Nak menggerakkan sesuatu, kalau ciptaan manusia memerlukan elektrik, memerlukan bateri, sumber tenaga. Tapi kita ni, Allah Ta'ala jadikan diri kita hidup, jantung kita bergerak dan berfungsi. Nafas sentiasa menghela, sedut dan hembus, tak perlu kepada sumber tenaga luaran. Dalam diri kita. Dalam diri kita dia ada. Jadi Allah Ta'ala suruh tengok. Kalau ikut Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, dia kata Allah bersumpah dengan kekuatan yang menggerakkan diri kita. Kerana diri kita ni ada kekuatan, ada tenaga yang menggerakkan diri. Sebab tu kita boleh menggerakkan anggota-anggota kita dengan kekuatan tu lah. Tapi kekuatan tu berada pada kita, di bawah kawalan kita selagi mana yang Allah Ta'ala nak. Kerana sampai satu masa, dia akan hilang. Dia akan ditarik semula. Ya? Dia akan ditarik semula. Sampai ketika, dia akan hilang. Jadi sebab itu, sementara kekuatan tu masih ada, kita pergunakanlah sebaiknya. Kerana bila Allah Ta'ala dah tarik kekuatan tu, kita tidak mampu lagi untuk bergerak. Tidak mampu lagi untuk mengawal anggota-anggota badan kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala tarik sebab apa? Daripada kekuatan tu. Contoh orang kena stroke. Lumpuh sebelah badan. Sebelah badan boleh bergerak, sebelah badan tak boleh bergerak. Kan? Tangan kiri dia, kaki kiri dia boleh bergerak. Dia boleh jalankan. Tapi kanan, kaki kanan, tangan kanan tak boleh bergerak. Kan? Kerana kekuatan tu, sumber tu datang daripada Allah. Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa yang Allah Ta'ala nak. Jadi sebab itu, Allah Ta'ala pertamanya nak suruh kita berfikir bagaimana hebatnya ciptaan Allah dalam mencipta diri kamu sendiri. Kalau kamu tak nak tengok langit, tak nak tengok bumi, tak nak tengok bulan, tak nak tengok matahari yang besar-besar ni, ataupun mungkin kamu tengok, kamu tak dapat lagi kebesaran dia macam mana, bagaimana hebatnya ciptaan Allah, kamu tengok dalam diri kamu. Kamu tengok pada diri kamu. Begitu hebatnya ciptaan Allah Azza wa Jal, sehingga menjadikan kamu ini manusia yang mampu bergerak sendiri, yang mampu makan dan mencernakan makanan. Walaupun kadang-kadang ada dalam diri kita ni yang bergerak, yang tumbuh, bukan dengan kawalan kita pun. Dan kalau ada dengan kawalan pun, kawalan itu juga diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Ada juga yang kata, Syekh Tantawi kata, ada tafsiran yang kedua. Ada yang kata, wa nafsin ni bukan hanya pada manusia, tetapi juga semua haiwan-haiwan. Maksudnya semua haiwan-haiwan yang ada di atas muka bumi, benda-benda hidup yang ada atas muka bumi. Kadang-kadang kita nampak haiwan-haiwan yang besar-besar, gajah dan sebagainya. Kan? Tapi ada juga haiwan-haiwan yang Allah Ta'ala ciptakan yang sangat simple. Bakteria-bakteria yang Allah Ta'ala ciptakan hidup. Tapi simple. Tapi tetap hidup. Bakteria. Contohnya macam haiwan-haiwan laut. Obo-obo. Kadang-kadang kita pun pelik macam mana dia boleh hidup dengan anggota yang sangat simple. Kan? Kita pun tak nampak mana jantung dia. Kita pun tak nampak mana insang dia. Tapi dia hidup. Dia mampu membiak. Oleh kerana itu, kita perlu berfikir. Binatang-binatang ni Allah Ta'ala ciptakan untuk kita. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata hamka. Dia kata apa? Atau sesuatu jiwa.
Ini Hamka dia huraikan ayat Allah ni. Dia kata, atau suatu jiwa yang dimaksud ialah peribadi seorang insan. Termasuk engkau. Termasuk aku. Sesudah kita disuruh memperhatikan matahari dan bulan, siang dan malam, langit dan bumi, dan latar belakang segala yang nyata itu, yang di dalam falsafah dinamai fizik, kita disuruh mencari apa metafiziknya. Kita suruh dia tengok diri, fikir tentang kebesaran Allah. Fikir juga tentang metafizik. Aku ni Allah Ta'ala cipta untuk apa? Apa tugas aku sebenarnya? Dan aku ingin ke mana selepas daripada ini? Dan kita disuruh untuk cari metafizik. Sampai hendaknya kita menginsafi bahawa segala-gala itu mustahil terjadi dengan sendirinya. Semuanya teratur. Mustahil tidak ada yang mengatur untuk sampai ke sana. Sesudah melihat alam keliling, hendaklah kita melihat diri sendiri. Siapakah aku ini sebenarnya? Aku lihat matahari dan bulan itu, siang dan malam itu, langit dan bumi itu. Kemudian aku fikirkan, aku yang melihat ini sendiri, siapakah adanya? Mula-mula yang kita dapati ialah aku ada. Bukti bahawa aku ini ada ialah kerana aku ini berfikir. Aku ada kerana aku bertanya. Sesudah aku yakin akan adanya aku, datanglah pertanyaanku terakhir. Secara kebetulankah aku ada ini? Secara kebetulankah aku berfikir ini? Dan apa ertinya aku ada ni? Kalau manusia ni dia tak mampu berfikir, dia tak sedar pun dia ada. Bila dia dah mula berfikir, sebab itu kita masa kecil-kecil, sebelum sampai kepada umur 6 tahun ataupun 5 tahun, kita tak sedar lagi kita wujud atas dunia. Mungkin ada orang di awal sikit, 4 tahun dah mula ingat. Tapi biasanya umur 5 tahun, 4 tahun lah, 4 tahun, 5 tahun dia dah mula ingat dia ada dalam dunia. Tapi sebelum itu, umur setahun, 2 tahun, dia tak sedar lagi dia ada. Tapi dia ada, cuma dia tak sedar kan dia tak mampu berfikir lagi dengan baik pada masa itu. Ya? Jadi, kalau dia dah mampu berfikir, daripada umur 5 tahun, dia kena tanya, aku ada kat sini untuk apa? Dan aku akan ke mana? Dan apa tanggungjawab aku? Kan manusia, ahli-ahli falsafah zaman dulu bertanya. Buat teori macam-macam. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menjawab semua persoalan-persoalan itu dalam Quran. Dalam kitab-kitab yang Allah Taala turunkan, Allah Taala jawab. Manusia ini bermula daripada Adam dan akan berakhir dengan kematian, dan mereka semua akan dibangkitkan semula di akhirat untuk dipersoalkan berkenaan dengan amalan-amalan mereka. Ya, maka sebab itu Hamka memberikan persoalan-persoalan ini untuk kita menginsafi diri. Untuk kita kenal diri. Supaya bila kenal diri, maka kita akan mencari pencipta. Mencari tanggungjawab yang perlu kita lakukan. Tapi semua itu telah pun terjawab di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tanggungjawab itu telah pun Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, ya, tersemat di dalam Al-Quran untuk kita baca dan kita fahami dan kita laksanakan. Ya? Baik. Siapakah yang aku? Dia kata. Siapa aku? Apakah tubuh kasar ini yang dinamai fizik pula? Kalau hanya semata-mata tubuh kasar ini yang aku, mengapa waktu berhenti bernafas dan orang pun mati? Kan ada orang mati. Ada orang masih hidup. Ada orang masih dalam perut ibu dia. Dan barulah sempurna hidup ke kerana ada gabungan pada diriku ini antara badan dan nyawa. Ya? Jadi, kita kena tanya pada diri. Kemudian, ini panjanglah cerita pasal falsafah. Kemudian Allah Ta'ala sambung pada ayat yang ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah kita lihat pada diri, kita dah sedar dah kebesaran Allah dalam diri, manusia akan tanya soalan yang simpul. Bila dia tahu Tuhan itu ada, dia akan tanya, Allah Ta'ala nak kita buat apa? Apa yang Allah Ta'ala nak kita buat? Dan bagaimana kita nak mendekatkan diri pada Tuhan ni? Dan bagaimana kita nak bagi diri kita Allah Ta'ala ni sayang, Tuhan ni sayang? Ni soalan yang basic. Mana-mana manusia pun akan tanya soalan yang sama. Setelah dia sedar tentang kewujudan Tuhan, dia akan tanya soalan. Macam mana nak mendekatkan diri pada Tuhan? Jadi sebab itu manusia dalam dunia ni, majoritinya beragama. Ateis tak ramai. Manusia ni
Yang ramai adalah yang beragama. Dan yang beragama ni masing-masing ada ritual yang tersendiri. Masing-masing ada ritual yang tersendiri. Kenapa ada ritual? Kerana mereka terikat dengan soalan tu lah. Bagaimana nak bagi Tuhan sayang pada diri. Nak bagi sayang pada diri. Jadi soalan tu ditanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Taala memberikan ilham akan kejahatannya dan kebaikannya. Tengok apa kata muka. Dia iaitu Tuhan yang mendirikan langit, menghamparkan bumi dan menyempurnakan kejadian insan. Diberinya ilham, diberinya petunjuk kepadanya. Artinya kepada insan. Dia berikan, Tuhan berikan kepada insan itu ilham. Fujuraha wa taqwaha, akan kejahatannya dan kebaikannya. Diberikan setiap diri itu ilham oleh Tuhan. Mana jalan yang buruk, yang berbahaya, yang akan membawa cilaka, supaya janganlah ditempuh. Dan bersamaan dengan itu, diberikan pula petunjuk jalan yang baik, yang akan membawa selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala nyatakan siap-siap. Dalam diri insan itu ada satu sifat yang dipanggil sebagai fitrah. Fitrah itu nakkan kebaikan. Dan manusia berkongsi common values, kita panggil. Berkongsi nilai sama, nilai baik yang sama. Mencuri di mana-mana negara pun, apa saja agama pun dianggap sebagai satu benda yang salah. Mencarut di mana-mana agama pun, di mana-mana budaya pun dianggap sebagai satu benda yang buruk. Sebab manusia ada fitrah. Manusia ada fitrah yang ada dalam diri dia, yang Allah Ta'ala bekalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan nabinya dan turunkan kitabnya. Dan Allah Ta'ala jadikan sunnah yang ada pada nabinya supaya memberikan insan itu petunjuk sentiasa ada pada mereka untuk mereka kekal menjadi manusia yang baik dan taat pada Tuhan. Tidak ada alasan bagi manusia untuk kata, wahai Tuhan, sebenarnya saya tak tahu. Sebenarnya saya tak tahu yang Tuhan anggap benda ni jahat. Tak ada alasan. Kenapa tak ada alasan? Kerana fitrah sudah ada dalam diri kamu mengatakan benda ni buruk. Dalil dalam Quran dan Sunnah juga telah ada mengatakan benda ni buruk. Kamu yang memilih untuk tak nak ambil tahu. Kamu yang memilih untuk tak nak ikut benda ni. Artinya bahawa setiap orang diberi akal buat menimbang. Diberikan kesanggupan menerima ilham dan petunjuk. Semua orang diberitahu mana yang membawa cilaka dan mana yang akan selamat. Itulah tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Di surah Al-Balad yang baru lalu, Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ke-10, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, kami menunjukkan kepadanya dua jalan yang mendaki. Kemudian Allah Ta'ala sebut, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, maka beruntunglah bagi mereka yang membersihkan diri. Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut supaya manusia yang telah mengetahui baik dan buruk untuk berusaha memperbaiki diri. Semata-mata tahu, semata-mata adanya ilham tidak memadai. Kenapa tak memadai? Kerana tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini, menciptakan manusia ini, menjadikan manusia ini wujud di atas muka dunia ini adalah untuk memperhambakan diri pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin, tidak aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan semata-mata untuk memperhambakan diri pada. Jadi maksudnya nak jadi manusia yang baik bukan hanya sekadar tahu. Tahu tu baru satu step. Tapi perlu beramal setelah tahu. Kerana kalau tahu semata-mata telah menjadi selamat, iblis mungkin lebih tahu daripada kita. Kerana iblis berdialog dengan Tuhan. Iblis berdialog dengan Tuhan. Sehingga Allah Ta'ala tanya dia, ma mana'aka an tasjuda iz amartu, apa yang menghalang kamu wahai iblis
daripada sujud kepada Adam, sujud hormat kepada Adam, ketika mana aku perintahkan kamu. Maksudnya iblis berdialog dengan Tuhan. Iblis ada ilmu. Iblis tahu. Tapi apa yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jal? Apa yang menyebabkan dia direjam oleh Allah Azza wa Jal? Apa yang menyebabkan dia berada di bawah kemurkaan Allah Azza wa Jal? Kerana dia tahu tetapi tidak beramal dan dia ingkari. Dia ingkar dengan arahan Allah. Jadi sebab itu manusia nak jadi selamat, tak boleh hanya sekadar tahu. Tahu adalah satu step. Tahu tu step yang pertama. Step yang kedua, perlu kepada usaha. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita baca Fatihah pun, pertama dimulai dengan ayat yang tahu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua tahu. Tuhan itu Tuhan yang menjaga alam, Tuhan yang mencipta alam, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang Maha Pemurah. Ini semua tahu. Berkaitan dengan pengetahuan. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah Tuhan yang kami sembah dan Engkaulah Tuhan yang kami minta tolong. Kan? Tuhan yang kami minta tolong maksudnya kami minta tolong hanya pada Tuhan dan kami sembah hanya Tuhan. Maksudnya manusia perlu sembah Tuhan. Kita kena beribadat. Kita kena buat sesuatu. Kita kena taat. Kita kena melakukan amal saleh. Baru kita selamat. Dan rangkap yang kedua daripada ayat ni menceritakan berkenaan dengan apa yang kita perlu lakukan setelah kita tahu. Barulah datang doa. Ihdinas siratal mustaqim. Kita nak sembah Tuhan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ambil segala petunjuk amal soleh. Bagaimana nak beramal? Ambil daripada Quran. Bagaimana nak beramal? Ambil daripada sunnah. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Allah Ta'ala tunjuk dah siap-siap jalan yang lurus. Apa itu amal soleh? Allah Ta'ala lengkapkan di dalam Al-Quran dan sunnah untuk kita beramal. Supaya kita tidak mereka-reka. Supaya kita tidak tercari-cari apakah itu amalan soleh. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah rangkap yang kedua surah ni kita akan sambung pada kuliah yang akan datang jika diizinkan Allah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok soalan ni, saya baca soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam Quran Allah bersabda dengan zikrullah itu tenang, tenteramlah hati manusia. Kawan saya tanya saya, kenapa hati dia tak tenteram sampai tak boleh tidur malam walaupun dia selalu berzikir? Jazakallahu khairan. Wa antum jazakumullahu khair. Zikir ini ada 3. Satu zikir dengan lisan. Satu zikir dengan jiwa. Satu lagi zikir dengan lisan dan jiwa. Yang paling tinggi ialah zikir dengan lisan dan jiwa. Yang paling rendah ialah zikir dengan lisan tanpa jiwa. Jadi, kalau Allah Ta'ala kata dengan zikir itu tenteram jiwa, itu betul. Kerana ia adalah ayat Quran. Ya. Tapi kenapa bila kita buat tak jadi? Kerana kita tak buat seperti mana yang dikehendaki. Mungkin dalam pengamalan kita tak sama seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Mungkin kita berzikir tetapi kita tidak memahami makna baik-baik zikir. Kita tak memahami ya, kenapa Nabi SAW suruh berzikir dengan ayat yang seperti ini. Banyak di antara kita sambil dia berzikir, dia tak faham pun dia zikir apa. Dia kata dia berzikir tapi dia tak faham pun. Menghayati makna zikir, menghayati hikmah zikir sangat-sangat penting. Ya. Umpamanya bila kita angkat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu zikir, Allah Maha Besar. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita berzikir dengan Allahu Akbar bila kita nak bersalat? Kenapa bukan Alhamdulillah? Kenapa bukan Subhanallah? Kenapa bukan La ilaha illallah? Nak bagi tahu kita, salat ni membesarkan Allah. Dan bila Allah Ta'ala panggil kita untuk melaksanakan salat, tidak ada mana-mana arahan yang ada dalam dunia ini yang lebih besar daripada arahan Tuhan. Buat apa pun, sampai waktu salat, sebelum waktu salat keluar, kena berhenti buat salat. Kalau orang lain panggil pun, saya tengah salat.
Kerana solat itu arahan Allah dan kita membesarkan Allah. Tidak ada arahan yang lebih besar melainkan daripada arahan Allah. Dan dalam solat itu ada arahan-arahan yang kadang-kadang, ada gerakan-gerakan yang kadang-kadang kita tak sedar. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita buat macam ni? Tapi sebab kita kata Allahu Akbar. Kita nak membesarkan Allah. Apa saja arahan, kita lakukan walaupun kita tak faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul ke sunnah membaca surah Asy-Syams di solat fardu Isyak? Tidak dikhususkan. Solat Isyak dengan membaca Asy-Syams. Tidak dikhususkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bagi pandangan sebuah masjid di London mengadakan memorial service untuk mendiang Queen dan menyanyi God Save the Queen, God Save the King. Ini semua dilakukan dalam masjid. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita perlu ada batas untuk melakukan satu perkara. Apabila ia berkaitan dengan keagamaan, maka rujuklah kepada orang yang mengetahui tentang isu agama. Jadi melaungkan God save the king ataupun rest in peace, ini benda-benda yang berkaitan dengan akidah kita, yang mana kita tahu Queen zahirnya mati bukan di atas agama Islam. Jadi apa perlunya untuk kita beria-ria mengingatinya, kan? Dan apa perlunya untuk kita orang kata apa, mendoakan perkara-perkara yang tak selayaknya. Jadi oleh kerana itu, bagi saya tak setujulah benda ni, kan? Kalau hanya sekadar kita doakan moga-moga king ini menjadi adil, ya Allah jadikanlah raja ini raja yang adil, ya Allah jadikanlah raja ini lunak dengan Islam, ataupun doa teruslah, ya Allah jadikan raja ini Muslim, senang. Itu lebih baik. Keluar daripada khilaf tu, keluar daripada bahaya dari sudut akidah kita tu, pergi kepada benda yang lebih pasti. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kuliah kita pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa tidak kata. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Tafaqquh Fiddin, tim Tafaqquh Fiddin yang tidak jemu-jemu menganjurkan kuliah kita setiap 2 minggu sekali. Moga-moga Allah Ta'ala berkati kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak juga pada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.